Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. So, hari ini saya akan kongsikan dengan anda bagaimana cara menyusun dokumen perniagaan dalam perniagaan anda supaya ini tersusun dan senang diurus. Okey, dekat sini saya fokuskan pada invoice, receipt dan apa-apa dokumen rasmi sesuai untuk peniaga baru yang baru buat bisnes ataupun peniaga lama yang ingin mula merekod data perniagaan dengan teratur dan tersusun. Okey, jom kita mulakan. Sebenarnya saya buat video ni kerana saya menerima email daripada seorang subscriber saya yang meminta saya membantu beliau, okey, cara nak buat penyata akaun syarikat dan juga cara untuk menyusun nombor rujukan, invoice, lain-lain dokumen perniagaan supaya senang untuk dia uruskan, mungkin kan menggunakan Excel dan tools yang anda ada, tak perlu nak invest banyak-banyak. Dokumen apa yang anda perlu susun dengan baik, ya? Okey, ini adalah perniagaan anda. Okey, ada dokumen masuk perniagaan anda dan dokumen keluar daripada perniagaan anda. Okey, dokumen yang diterima oleh perniagaan anda, okey, caranya anda kena susun ikut kategori. Okey, yang kedua, dokumen yang keluar daripada perniagaan anda, okey, anda kena susun dan nomborkan ikut peraturan yang senang anda nak cari bila-bila anda perlukan. Okey, cara menyusun ni boleh dibuat secara soft copy ataupun hard copy. Boleh buat file dalam hard copy, file physical, ataupun anda boleh create dalam PC anda. Tapi anda kena scan supaya semuanya tersusun dengan baik. Okey, seterusnya. Okey, urus dokumen yang diterima. Ini yang penting, ya. Okey, selalunya apa yang anda terima berlambak-lambak macam ni, anda kena susun, ambil masa susun. Kalau nak pastikan perniagaan anda tersusun, anda kena susun dokumen dulu. Lepas ni baru kita cerita macam mana cara nak buat untung rugi lah, apalah benda-benda lain. Susun dulu. Okey, contohnya dokumen anda terima ni, surat. Okey, anda buat pendaftaran untuk buat lesen tu, lesen ni kan. Lepas tu anda ada pembelian, dapat resit daripada belian anda. Lepas tu anda invoice yang anda terima untuk bayar supplier ataupun pembekal anda. Anda beli barang kan, dia akan bagi invoice, minta anda bayar. Ini contoh-contoh dokumen yang bertabur-tabur, bil elektrik, bil telefon, macam-macam benda. Okey, caranya anda kena kelaskan ikut kategori. Yang saya bagi kat sini 3 kategori yang penting. Dokumen yang perlu dibayar, dokumen yang perlu diambil tindakan. Contohlah nak kena renew lesen 3 hari bulan 4, 5 hari bulan 6. Itu untuk take action. Okay? Dan dokumen yang perlu disimpan untuk rujukan yang akan datang. Contoh pendaftaran syarikat SSM kena simpan. Data rasmi director kena simpan. Data-data pekerja kena simpan. Itu anda kena simpan. So anda kena buat 3 file ni. Okay? File yang pertama. Okay? Ini file yang pertama. Untuk dibayar, apa dia? Bil elektrik akan terima, letak semua dalam file tu. Bayaran untuk bayar pembekal, letak semua dalam file tu. Sewa, klaim pekerja, apa-apa yang perlu dibayar. Dalam banyak-banyak dokumen tu, yang perlu dibayar letak satu file. Okey. Yang kedua, adalah untuk tindakan. Apa file untuk tindakan ni? Selalunya kalau anda terima surat daripada surat majlis perbandaran, surat untuk datang mesyuarat, urgent matters, ataupun ada benda-benda yang dah due, anda ke tamat tempoh, anda kena buat. Okey, ada jemputan daripada kementerian ataupun kena update information, ya, maklumat anda di KWSP, SOKSO, tax ataupun sebagainya. Ini untuk tindakan cepat, masukkan dalam fail tindakan. Dan yang ketiga adalah untuk rujukan sahaja. Sebab ada yang bagi surat untuk anda rujuk balik semula. Contohnya sijil pendaftaran syarikat, resit-resit daripada pembayaran, okey, daftar pendaftaran KWSP, SOKSO, company secretary, data pekerja, pembaharuan lesen, semuanya anda kena susun dalam untuk rujukan. Okey. Okey, saya bagi tahu anda, surat file untuk dibayar ni sangat penting, ya. Sebab bila anda nak buat pembayaran, terima duit daripada pelanggan, nak bayar, rujuk file ni. Sebab semua nak kena bayar urgent, ada dalam file ni. Anda tak perlu cari-cari lagi. Okey. Setiap kali buat pembayaran, rujuk file untuk dibayar. Okey. Dan file untuk tindakan ni, tolong baca setiap hari sebelum memulakan kerja, tengok dulu. Sebab untuk tindakan ni selalunya benda-benda penting yang anda kena buat. Kalau anda tak buat, anda kena denda. Ya, rujuk file ni. Okey. Dan lagi satu tu, file untuk rujukan ni, file ni hanya perlu sesekali je. Contohnya setahun sekali kita nak tengok nombor income tax ke apa ke. Data syarikat, selalunya ada banyak data rahsia syarikat. Jadi yang ni kita simpan elok-elok.
Kalau boleh tempat yang orang lain tak boleh buka lah, untuk anda seorang saja. Ini contoh dokumen yang anda terima, anda kena kelaskan. Anda tak ada pilihan. Kalau nak perniagaan anda berjaya, anda kena disiplin buat benda-benda ni. Okey. Okey, mari kita tengok dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh anda, oleh syarikat anda. Untuk dokumen-dokumen ni, anda boleh cipta nombor rujukan yang memudahkan anda mencarinya. Contoh surat, anda boleh gunakan HR 2401 ataupun anda boleh guna admin tahun 24 bulan 6 dokumen nombor 1. Kalau ada 2 orang, ada 2 surat, dokumen nombor 2 bulan 6. Kalau bulan 7, 7001 balik semula. Okay, invoice pun sama. Anda boleh buat nombor invoice, dia tulis IMV je dekat depan ni. Ini merujuk pada tahun, bulan dan nombor tu. Contohlah macam ni, tahun 2024, bulan 5, dokumen yang invoice yang ke-20. Yang ni pula delivery order, anda hantar pada pelanggan. Okay, ada DO dekat depan ni. 24 ni tahun, 4 ni bulan, ini dokumen yang pertama. Macam ni, seterusnya, tahun 24, bulan 4, DO yang kedua. Okay, kita pergi pada receipt. Receipt pun sama lah. RR ni untuk receipt ataupun anda boleh guna OR. Ini merujuk pada tahun, ini merujuk pada bulan, ini nombor dokumen yang keberapa. Ini contoh lah, bulan 6, receipt pertama, bulan 6, receipt yang kedua, tahun yang sama. Okey, seterusnya kita tengok contoh macam mana anda buat invoice. Invoice saya dah buat tutorial sebelum ni. Nampak tak number ni? Number invoice ni adalah anda yang cipta. Jadi anda boleh letak nombor ikut apa yang anda fikirkan sesuai untuk anda cari lain masa lah. Senang bila anda nak refer. Dan saya nak pergi peringatan dekat sini ya. Jangan guna nombor yang sama. Sebab nanti customer anda confused sebab mereka akan bayar ikut nombor invoice. Nombor-nombor yang anda cipta tadi ialah unik. Maksud dia setiap satu ada nombornya tersendiri. Ini cadangan nombor yang saya bagi tadi kan. So setiap nombor berbeza ya. Jangan sama ya. Okey, dan anda pun senang nak cari. Okey, kita tengok dokumen-dokumen lain perniagaan. Selain daripada dokumen yang saya sebutkan tadi, kadang-kadang anda juga ada dokumen lain. Contoh yang pertama adalah kat sini ya. Anda ada data perniagaan. Data pelanggan ya. Data pelanggan kadang-kadang ada perlu simpan ya, nama pelanggan, alamat email dan lain-lain lah. Nama person in charge kadang-kadang bertukar. Benda ni anda kena selalu update ya. Okey, yang kedua, anda mungkin simpan data pembekal. Ini sangat penting untuk anda dapatkan bekalan dengan harga yang berpatutan. Sama anda ada alamat, dia punya email. Benda-benda ni anda buat file yang berasingan daripada file-file yang saya sebutkan tadi. Tetapi still ada numbering lah. Okey, ataupun lain-lain dokumen ya. Kadang-kadang kita ada memasak, ada resepi kita sendiri. Kita pergi training, ada training kita macam mana kita nak buat. Lepas tu kita ada SOP. Yang mana belum SOP ada nak buat draft SOP, standard of operation procedure kita nak buat untuk syarikat kita. Ataupun lain-lain dokumen yang berkaitan dengan perniagaan tetapi tidak termasuk dalam kelas-kelas yang saya bagi tahu tadi. Anda boleh buat satu file khas dan senang anda nak refer. Mungkin tak banyak, anda boleh tengok lain-lain masa. Senang ya bila anda ada file-file macam tu. Ini dokumen-dokumen yang anda kena filing cantik dan ikut urutan. Okay, anda boleh susun ikut jumlah jualan. Contohlah pelanggan ni yang paling banyak beli yang kau letak yang pertama. Yang paling kurang letak yang sikit. Ataupun ikut apa-apa cara yang anda rasa perlu dan sesuai untuk perniagaan anda. Okay? Contoh-contoh file saya beritahu dekat sini. Cuba tengok contoh-contoh file saya beritahu dekat sini. File pembayaran yang saya tunjukkan tadi. Okay, file invoice. Okay, file data pelanggan. File receipt. File DO. File data pembekal. Semua ni dah ada nombor yang cantik. Bagus kan? Ini yang keluar daripada syarikat anda. File yang diterima. Anda akan tengok file untuk dibayar. Penting bila anda buat pembayaran. Okey, file untuk tindakan. Penting untuk anda baca setiap hari apa tindakan takut terlepas. Okey, dan file untuk rujukan anda simpan dan rujuk bila perlu. Okey, itu yang saya nak beritahu tentang file-file yang penting yang anda kena simpan, yang anda kena numbering dengan baik. Okey, suka saya nak beritahu kat sini untuk pembayaran. Saya dah buat satu tutorial khas untuk pembayaran. So, untuk pengetahuan anda, untuk mengurus data perakaunan, boleh rujuk kepada saya punya YouTube sebelum ni tutorial bagaimana cara nak mula merekod data keuangan perniagaan. Dekat sini, cara anda nak kumpulkan data dan macam mana cara anda nak susun data. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya nak kongsikan di sini, cara nak susun dokumen-dokumen lain. Dan insyaAllah yang ketiga, saya akan beritahu anda akan buatkan tutorial satu demi satu cara untuk buat penyata keuangan dan untung rugi selepas ini. So, boleh rujuk dekat description ni, saya bagi linknya ya.
Okey, itu pun penting sebab dia ada data syarikat dan juga pembayaran company, duit masuk dan keluar ya. Itu saya buat satu tutorial khas. Okey, anda boleh refer pada link yang saya bagi dekat bawah. Okey, bila anda siap dengan dokumen, urusan perniagaan akan jadi mudah dan senang diurus. Okey, sekiranya anda dah buat semua-semua ni, selepas ni saya akan kongsikan cara macam mana nak rekod data keuangan menggunakan Excel sheet dan saya akan bagi anda share Excel sheet tu nanti. Tapi pastikan dokumen-dokumen yang anda susun dengan baik dulu sebelum anda memulakan merekod data keuangan. Sekian dulu, harap bermanfaat. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.